Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat Hari Raya. Okey. Hari ini kita akan sambung kita punya pembelajaran bab fiqh, pelajaran yang ke-16, tajuk Tayamum dengan debu suci. Okey. Sebelum kita mulakan pembelajaran, kita tengok dulu apa benda kita akan belajar hari ini. Yang pertama, kita akan sentuh apa itu maksud tayamum, dalil tayamum, sebab diharuskan tayamum, syarat-syarat bertayamum, rukun tayamum, sunat tayamum, cara untuk bertayamum, perkara membatalkan tayamum dan juga hikmah bertayamum. Okey. Okey, kita tengok maksud tayamum. Okey, tayamum dari segi bahasa ialah melakukan sesuatu dengan tujuan, manakala dari segi istilah ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan dua tangan dengan cara tertentu beserta niat bagi menggantikan wudhu atau mandi wajib. Jadi tayamum ni bermaksud perbuatan menggantikan wudhu atau mandi wajib, tapi tak guna air tau. Kali ni kita menggunakan tanah, debu tanah yang suci, dan kita sapu dekat dua tempat saja, iaitu muka dan dua tangan, kanan dan kiri. Ada cara-cara dia. Sekejap lagi kamu akan tengok macam mana cara-cara untuk bertayamum. Okey, itu adalah maksud tayamum. Ini contoh. Contoh ada budak, dia letak tangan dekat debu yang suci. Ini perbuatan permulaan. Ini contoh nak melakukan tayamum. Okey. Okey, kita tengok poin yang seterusnya, iaitu dalil tayamum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من Surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Maksudnya, dan jika kamu sakit, iaitu tidak boleh kerana air, atau dalam perjalanan, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air, iaitu untuk wuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, iaitu dengan debu yang bersih, sapulah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu dengan tanah, iaitu debu itu. Dalam ayat Quran ni dah kata, kalau kamu dah tak ada wuduk dan nak ambil wuduk, tapi tak ada air untuk mandi dan ambil wuduk, gunalah debu tanah. Macam mana? Sapu debu tanah dekat muka dan kedua-dua belah tangan kamu. Itu adalah cara melakukan tayamum. Okey, kita tengok yang seterusnya, iaitu sebab diharuskan tayamum. Yang pertama, tiada air yang cukup kerana keperluan lain seperti untuk makan dan minum. Air yang kamu ada tu cukup untuk makan dan minum saja. Tak cukup langsung untuk kamu ambil wuduk. Jadi, bila kamu dalam keadaan macam ni, dibolehkan tayamum. Ambil wuduk menggunakan debu. Yang kedua, sejuk yang memudaratkan kesihatan. Kamu ada dekat tempat yang sangat sejuk, yang salji, yang memang sejuk sangat-sangat. Kalau kamu sentuh air, dia akan bagi kemudaratan dekat kamu. Kalau setakat Cameron tu wuduk macam biasa pun tak apa. Yang tu tak boleh lah bertayamum dengan sejuk sangat-sangat tu. Kita Malaysia ni setakat law ni tak ada lah keadaan yang sejuk sangat-sangat. Tapi andai kata kamu ada dekat tempat yang sangat sejuk, yang bersalji, jadi tak apa, dibolehkan untuk bertayamum. Yang ketiga, tidak dapat menggunakan air kerana sakit. Yang ni untuk kesihatan kamu. Kalau kamu sentuh air tu, dia memberi kemudaratan ke atas kamu sebab kamu tengah sakit. Jadi bila kamu dalam keadaan macam ni, diharuskan bertayamum kalau tak boleh guna air. Yang terakhir sekali, air berada di tempat yang sangat jauh. Kamu dah tak ada air dekat tempat kamu tu, kamu dah sayang merata ni, sekeliling taman kamu, sekeliling tempat yang dekat dengan kamu memang tak ada langsung. Yang ada tu jauh tu, kena naik kereta berjam-jam baru sampai. Kalau kamu duduk dalam keadaan macam tu, diharuskan untuk bertayamum. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Dah boleh bertayamum. Tapi apa syarat-syarat untuk bertayamum pula? Ada syarat-syarat dia, bukan boleh main buat suka-suka hati je. Syarat yang pertama, okey, sebelum kamu nak mula tayamum, kamu kena pastikan dah masuk waktu solat. Contoh, kalau kamu nak tayamum waktu Zuhur, okey, kamu pastikan dengan azan Zuhur dulu baru boleh start tayamum. Tapi
kamu kena cari ayak dulu selepas masuk waktu solat. Bila dah masuk waktu solat, cari dulu sekeliling tempat kamu, kawasan kamu dah cari dan confirm betul-betul dah yang kata tempat kamu tu, taman kamu tu, daerah kamu tu memang tak ada ayak. Okey, bila dah cari, kamu hilangkan najis terlebih dahulu dekat badan kamu. Ayak tak ada, jadi kamu guna cara istinja yang kamu belajar dulu. Istinja tidak menggunakan air. Kamu hilangkan najis kat badan kamu dulu. Kemudian, kamu cari debu tanah yang suci. Cari debu tanah yang tidak bercampur dengan bahan lain. Kita nak kena guna debu tanah yang betul-betul suci untuk bertayamum. Dan yang terakhir, tentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Bila kamu dah cukup 5 benda ni kamu dah buat, dah masuk waktu solat, cari ayak dulu, hilangkan najis, guna debu yang suci, tentukan arah kiblat, baru kamu boleh start bertayamum. Okey. Faham tak? Okey, kita tengok poin yang seterusnya iaitu rukun tayamum. Tayamum pun ada rukun sama macam wuduk. Wuduk kamu pun ada rukun kan? Yang basuh muka, lepas tu basuh tangan. Benda-benda tu lah kita tengok tayamum ni ada 4 sahaja rukun. Dia mudah saja nak ingat. Okay, yang pertama, niat. Setiap benda yang kamu nak kena buat ni kena ada niat. Niat dia macam mana? Kamu tengok ni. Nawaitu tayammuma listibahati salati fardhan lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan salat fardu kerana Allah Ta'ala. Ni niat dia. Penting. Kamu kena buat ni dulu. Niat dulu. Lepas tu yang kedua. Okey. Kamu sapu debu tanah ke muka. Ni yang kedua. Ini contoh orang ni buat. Yang ketiga. Kamu sapu debu tanah ke tangan. Tangan kanan dan juga tangan kiri. Macam ni. Okay, yang akhir sekali tertib. Tertib tu apa? Tertib tu adalah kamu buat semua benda ni mengikut turutan. Start dengan niat, lepas dah niat kamu sapu ke muka, baru sapu ke tangan. Itu adalah tertib ya. Okay. Okay, tadi kita tengok yang seterusnya iaitu sunat tayamum. Okay, perbuatan sunat ketika tayamum. Okay, yang pertama kita baca bismillah. Baca basmalah. Basmalah tu adalah baca bismillah sebelum memulakan tayamum. Yang kedua, okey, kita merenggangkan tangan ketika nak menepuk debu. Debu ada dekat bawah dah ni. Okey, kita renggangkan tangan kita dulu sebelum kita nak menepuk debu. Itu adalah sunat. Okey. Yang ketiga, lepas kita dah tepuk debu, kita menipiskan debu dengan melagakan kedua-dua tangan. Lepas dah tepuk, kamu pi kat tepi, jangan nipis kat depan tu, pi kat tepi. Okey, nipiskan debu tu dekat sebelah sana, bukan dekat debu yang duk ada tu. Sebelah kanan. Kamu tipiskan kat tempat lain pula. Itu adalah sunat. Yang keempat, okey, nak sapu muka kan? Okey, kita start daripada atas. Mendahulukan sebelah atas muka. Disunatkan buat daripada atas dahulu. Atas bahagian muka tu dan turun ke bawah. Yang kelima, melebihkan sedikit sapuan dari sepadan muka. Lebihkan sikit sampai ke belakang muka sikit ni. Disunatkan untuk melebihkan sapuan tu. Seterusnya, mendahulukan tangan sebelah kanan. Okey, lepas dah habis sapu muka, kamu tepuk debu lagi sekali. Buat macam sunat-sunat tadi. Lepas tu, tangan pula macam biasa, kamu disunatkan mula sebelah kanan dulu. Lepas tu pun sama, yang seterusnya, melebihkan sedikit sapuan hingga ke pertengahan lengan. Ke atas sikit daripada siku tu. Lebihkan sikit waktu nak sapu dekat tangan. Yang seterusnya berturut-turut antara sapuan muka dengan tangan. Kamu ikutlah daripada mula-mula buat muka dulu dan buat tangan. Dan last kali berdoa. Disunatkan berdoa. Berdoa tu macam mana yang kamu baca? Doa untuk ambil wuduk tu yang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Dia doa dia sama je macam doa lepas ambil wuduk. Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya macam mana cara untuk bertayamum. Kita tengok video yang akan saya tunjuk ni. Okey, kita tengok. Panduan bertayamum dengan menggunakan debu tanah. Panduan bertayamum dengan menggunakan debu tanah. Meratakan debu tanah ke muka. Pertama sekali, tepuk kedua-dua tapak tangan anda pada tanah berdebu sekali. Seterusnya, pesakit perlu berniat ketika memindahkannya
sehingga menyentuh sebahagian muka, sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat kerana Allah Ta'ala. Sapu dan ratakan debu tanah ke seluruh muka sekali sahaja. Buang saki-baki debu tanah yang ada di tapak tangan. Meratakan debu tanah ke tangan kanan. Kemudian tepuk dua tapak tangan pada debu tanah sekali lagi. Sapu debu tanah di tapak tangan kiri ke tangan kanan hingga meliputi siku sekali saja. Meratakan debu tanah ke tangan kiri. Begitu juga debu tanah di tapak tangan kanan perlu disapukan ke tangan kiri hingga meliputi siku sekali saja. Selati. Okey, kamu tengok tadi itu adalah cara untuk melakukan tayamum. Okey? Okey. Saya harap semua faham lah pasal macam mana cara untuk bertayamum. Okey, kita tengok apa perkara yang akan membatalkan tayamum kita tu. Yang pertama, ada air sebelum memulakan solat. Kamu dah bertayamum. Tiba-tiba kamu dengar ayak. Kalau macam tu batal lah tayamum kamu tu. Kamu kena ambil wuduk macam biasa balik. Ni kalau bagi ketiadaan air. Kalau kamu sakit, tak apalah. Sakit memang dibenarkan untuk bertayamum ni kalau tak ada ayak ni. Tiba-tiba ada ayak, memang batal tayamum kamu tu. Kamu kena ambil wuduk lain. Okey, yang kedua, semua perkara yang batalkan wuduk. Contoh macam kentut, tidur. Tengok ni. Contoh, kalau kamu dah terkentut, habislah. Kamu punya tayamum, kamu kena ambil lain. Kamu kena ambil lain tayamum. Kalau tak ada ayak, kalau dah ada ayak, kamu guna ayak lah. Yang last sekali, boleh menggunakan air semula selepas sembuh dari penyakit. Tiba-tiba kamu ada untuk tayamum ni, tiba-tiba kamu tengok, aku boleh kena ayak punya. Batal lah kamu punya tayamum tu. Kamu kena ambil wuduk macam biasa balik. Menggunakan air. Ingat 3 benda ni lah. Okey, kita tengok apa hikmah disyariatkan tayamum ni. Sebab apa adanya tayamum dalam Islam ni? Ada hikmah, ada kebaikan ke buat tayamum ni? Ada. Apa dia? Kita tengok umat Islam dapat apa? Dapat menjaga kesucian dan kemuliaan agama kerana melaksanakan solat dalam apa-apa jua keadaan. Nak kata solat ni memang tiang agama, wajib setiap individu buat. Jadi bila dah adanya tayamum ni, nak menunjukkan kita ni jaga betul-betul agama kita. Tak kisahlah dalam keadaan macam mana pun, kita kena usaha juga untuk tunaikan solat. Kita kena buat juga solat kita. Tak ada alasan. Allah dah bagi keringanan. Allah kata tak apa, tak boleh guna ayak, tak apa. Aku bagi guna debu tanah. Yang penting kamu kena solat. Jangan tinggal solat, okey? Yang kedua, menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi keringanan untuk melakukan ibadat dalam apa jua keadaan. Ini saya kata tadi, Allah tak akan menyusahkan hamba-hamba dia kalau dah tahu kata tak boleh nak ambil wuduk, dah sakit, ayak pun tak ada ni, memang dah susah sangat-sangat nak cari. Allah kata tak apa, aku bagi keringanan kat kamu. Buat ambil wuduk tapi guna debu tanah. Sebab debu tanah senang sangat kan kita nak cari debu tanah yang suci, ada sekeliling kita. Yang ketiga, memelihara kesihatan badan daripada kemudaratan kerana antara tujuan tayamum adalah untuk mengelakkan penyakit dari terus merebak atau lambat sembuh. Ini contoh kalau kamu melecok dan tak boleh kena ayak. Kamu ada sakit-sakit ni, memang kalau kamu kena ayak ni memang bagi teruk balik kesihatan kamu. Jadi tak apa, Allah kata tak apa. Kita nak pelihara kesihatan hamba-hambaku ini. Okey, dengan cara bertayamum. Ni khas untuk kalau siapa yang tak boleh bertayamum lah. Okey, jadi saya harap semua faham bab tayamum ni dan dapat amalkan. Mana tahu satu hari nanti kita duduk dalam keadaan yang ayak tak ada ataupun kita menjadi orang yang sakit. Ni ada cara, Islam dah tunjuk cara-cara macam mana untuk melakukan tayamum. Okey. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih dan selamat beramal. Assalamualaikum.